Hi, morning. Okey, untuk hari ni cikgu nak awak buat soalan 4 dan 5. Nombor 6 ni tak payah buat. Okey, 6 ni tak payah buat. Sebab 6 ni dia macam tak lengkap lah soalan dia. Okey, cikgu nak awak buat soalan 4 dan 5 sahaja. Okey, cikgu explain lah sikit macam mana cikgu guide awak sikit lah. Macam mana awak nak jawab soalan 4 dan 5. Okey, macam kita belajar sebelum ni, ini adalah topik gabungan kan? Kebarangkalian gabungan. Okey, kebarangkalian peristiwa bergabung. Sama ada kesatuan ataupun kesatuan ataupun kita panggil sebagai persilangan. Okey, nombor 4 ni kita tengok. Dia kata sebuah kotak mengandungi 3 warna kad yang berbeza. Kad putih, 6 kad putih. Okey, cikgu tengok. 6 putih, 4 merah, 5 kuning. Okey, dia kata dalam satu kotak ada 3 warna yang berbeza, putih, merah, kuning. 6, 4, 5. 2 kad dipilih secara rawak. Cari, bukan ari ya, cari. 2 kad dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian kad yang pertama. Dia nak kad pertama kuning. Dan kad kedua putih. Okey. So, caranya cuba kita tengok. Cuba kita tengok ya. First kali kita tengok kita ada bilangan 6, 4, 5. Okey. Ini kita tahu bilangan sampel dia semua sekali ialah bilangan sampel semua sekali ada 15. 6 tambah 4 tambah 5, 15. Okey. So, soalan kata dia suruh cari kebarangkalian. Kad yang pertama kuning dan kad yang kedua putih. Dia kata dia guna perkataan dan. Bila dia guna perkataan dan, maksudnya kita kena buat yang tertutup macam ni. Kita kena ambil. So yang kita nak cari adalah P kuning dan putih. So kalau kita nak cari macam ni, di mana dia tidak saling berkait pun antara satu sama lain. So kita kena guna formula yang ni. Formula yang kita ambil formula yang darab tu. So kita ambil yang dia ada tulis kalau P A kesatuan B sama dengan P A darab P B. Kita guna formula ni. Okey. So sekarang ni kita kena carilah P kuning darab dengan P putih. Okey. Tapi awak kena hati-hati. Okey, awak kena hati-hati sebabnya dia kata dia ambil kad dalam kotak yang sama kan. So first kali cuba awak tengok warna kuning ni kan. Untuk kebarangkalian warna kuning kita kira macam biasalah. Atas berapa bilangan warna kuning yang ada? 5. Okey. Lepas tu bawah berapa bilangan sampel kita? 15. Darab dengan putih. Okey. Putih ada berapa? 6. Berapa sampel kita? Adakah 15? Tidak. Bukan 15. Sebab kita dah keluarkan pada cabutan pertama kita dah ambil 1. Jadi dah kurang dah 1. So untuk yang kedua dia tinggal 14. Okey? Lepas awak kira lah berapalah jawapan dia. Alright? So awak kena faham soalan dia. Sama juga dengan soalan B tu. 2B pun sama juga. Cuma awak kena cari setiap warna. Okey? First kali awak kena cari P putih, yang kedua P merah-merah. Okey. Soalan B tu cikgu guide sikit. Soalan B tu dia kata 2 kad yang sama warna. Okey, bila 2 kad yang sama warna, awak kena buat 3 benda lah sebab ada 3 warna kan. First kali awak kena buat P putih. Kita ambil yang bersilang ni juga, yang bersilang juga. Yang tertutup ni juga. P putih-putih sama dengan P putih darab P putih. Okey. First kali putih ada 6. Kan? Asalnya putih ada 6. 6 per 15. Kita dah cabut dah 1 warna putih. So, kali kedua kita nak cabut, putih tinggal 5. Per dengan 14. Okey? Kena hati-hati. Per dengan 15. Untuk yang kali kedua per dengan 15. Okey? Alright, so kira lah berapa jawapan dia. Alright.
So, ini baru putih-putih. Yang seterusnya kita kena buat juga P merah-merah dan P kuning-kuning. Okay? Okay, nextnya cikgu nak explain soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni pula, kita tengok. Dia kata, raja di bawah menunjukkan 5 keping kad huruf GRAPE. Semua kad dimasukkan dalam sebuah kotak. Satu kod huruf-huruf hendak dibentuk dengan menggunakan mana-mana dua daripada kad ini. Dua kad dipilih secara rawak, satu persatu tanpa dikembalikan. Senaraikan ruang sampel. So, macam mana kita nak senaraikan ruang sampel? Caranya, kita buat macam ni. S tu, lepas tu kita kan nak ambil dua huruf kan. So, kita kena ada kurungan dalam tu. Okay, contohnya kalau huruf pertama kita ambil G, huruf pertama kita ambil G, huruf kedua mungkin kita ambil R. Kita tak mungkin ambil huruf yang sama sebab bila kita dah ambil G, kita tak akan jumpa dah G kali kedua sebab G ada satu je. Okay, atau kalau kita ambil G, mungkin juga kali kedua kita ambil A. Atau kalau kita ambil G, mungkin juga kita ambil yang kedua P. Atau kali pertama ambil G, kali kedua mungkin juga kita ambil E. Kita tak tahu kan? Okay. So, itu baru yang pertama. Yang kedua pula, kalau kita ambil pertama kita ambil R, mungkin kedua kita ambil G. Pertama kita ambil R, mungkin kali kedua kita ambil A. Pertama kita ambil ambil R, mungkin juga kedua kita ambil P. Pertama kita ambil R, mungkin kedua kita ambil E. Awak senaraikanlah sampailah habis. Faham tak caranya? Caranya, okay, tadi cikgu dah buat G ke pertama, R pertama. Sekarang next yang pertama mesti huruf A. Lepas tu awak selesaikanlah, lengkapkanlah dia punya ni. Okay. Lepas tu kali yang seterusnya pertama P. Lepas tu seterusnya pertamanya E. Pertama tu maksudnya kali pertama kita ambil huruf apa. Simple je, senang je, tak susah pun. Okay, lengkapkan. Inilah macam ni lah cara nak tulis dia punya sampel. Lepas tu soalan B tu pula senarai. Dia minta senarai. Kalau dia minta senarai, memang kena tulis macam ni. Okay, soalan B itu tadi soalan A. Soalan B dia minta senarai. Ini nak lengkapkan ya. Senarai semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian. Ini dia suruh cari kebarangkalian sekali. Cari kebarangkalian bahawa kod itu bermula dengan huruf P. So, carilah mana-mana yang depan dia huruf P mula. Ni lah, barisan ni lah kod. Nanti awak lengkapkan. P. Huruf seterusnya apa? G, R, A, E. Dia kata, senaraikan kod itu bermula dengan huruf P. So, senaraikanlah. Kita gunalah huruf, kalau sampel kita guna huruf S. Kalau selain daripada sampel peristiwa, kita guna huruf yang lain. Okay, so untuk cikgu guna huruf A. So, cikgu tulis PG, PR, PA, PE. Okay. So, tutup. So, ini senarai dia. Tapi dia suruh cari juga kebarangkalian. So, kebarangkalian dia akan jadi PA sama dengan, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. 4 per dengan berapa semua sekali sampel yang kita ada. Kiralah dalam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. So, sama dengan 1/5. Macam itulah cara dia. Alright. Kira. Lepas tu soalan yang ni, B2 ni, kod itu terdiri daripada 2 vokal atau 2 konsonan. Carilah dalam ni, yang mana 2 vokal, 2 konsonan, tulis balik macam soalan B1. Tulis macam ni juga. So, nombor B2, tulislah B sama dengan apa senarai dia. Dia kata 2 konsonan dengan 2 vokal. Macam ni, 2 konsonan. Ini 2 konsonan. Ini 2 konsonan. Okay. Ini pun 2 konsonan. Carilah mana 2 konsonan, 2 vokal, itulah yang awak jawab. Alright. So, cuba buat ya. Good luck.